Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sihat. Kita jumpa lagi hari ini untuk siaran 13 hari bulan Oktober 2022. Maaf terlewat 20 minit kerana saya ada tamu penting tadi. Kita paksa melayang kerana tamu daripada jauh dan akan pulang jauh. Jadi kita terlewat 20 minit. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih kerana petang tadi bila kita bercakap tentang Convention Geneva. Bagaimana kita nak membandingkan kempen yang saya fikir tuan-tuan akan mula terdedah banyak dengan Convention Geneva selepas ini. Bagaimana tuan-tuan nak bandingkan Convention Geneva yang sekarang dipromosi untuk menentang Rusia dengan Convention Geneva yang selalu dilupakan apabila kita bercakap tentang kekejaman Israel ke atas Palestin. Tindakan Amerika terhadap orang awam ketika menyerang Iraq pada tahun 2001, juga menyerang Afghanistan pada tahun 2001. Bagaimana kita nak melihat convention yang sekarang, saya rasa esok lusa tuan-tuan akan mula tengok viral di media sosial. Orang akan menyiarkan apa yang dipanggil sebagai tindakan jenayah perang yang dilakukan oleh Rusia ke atas penduduk awam Ukraine. Yang saya tidak menentangnya, itu benar. Dengan menembak 75 peluru berpandu pada Isnin dan Selasa dengan lebih 30 buah peluru pandu berjaya mengenakan sasaran, manakala hanya 40 lebih peluru pandu berjaya ditangkis oleh peluru anti peluru berpandu yang dikuasai oleh tentera Ukraine. Jadi bila kita bincang, kita tak menentang Convention Geneva 1946 dikenakan ke atas Rusia sebagai jenayah perang seperti mana yang dikempen oleh Amerika Syarikat, Kanada, NATO, Persatuan Eropah dan juga pelbagai pihak yang berdiri di atas nama hak asasi manusia. Yang saya dah bagi tahu tuan-tuan, itulah video yang mereka akan kempenkan di media sosial selama beberapa hari ini secara tempatan dan antarabangsa. Tapi saya selalu ingatkan juga tuan-tuan bahawa ketika kita gairah membeli idea bahawa Rusia menjalankan keganasan yang bertentangan dengan Protokol 1 dan Protokol 2 dalam Convention Geneva 1946, iaitu melancarkan perang yang menjadikan orang awam sebagai mangsa. Persoalan yang lebih besar, kenapa Convention Geneva 1946 tidak pernah digunakan ke atas Israel yang menyerang penduduk Gaza, yang menyebabkan kematian orang awam yang begitu ramai? Convention yang sama tak pernah digunakan ke atas Israel ketika menyerang Lebanon pada tahun 2008 yang mengorbankan lebih 3,000 nyawa dan kesemuanya orang awam. Itu perdebatan siang tadi. Terima kasihlah 800 orang lebih yang hadir pada sesi siang tadi. Saya suka bercakap dalam soal-soal perbandingan begini tuan-tuan, supaya kita mempunyai pemerhatian yang lebih meningkat. Walaupun kita fikir bahawa kita bukanlah orang yang terlibat secara langsung, dan kita terfikir bahawa kita ingin mempunyai pandangan dan kita ingin mempunyai pendirian dalam isu kemanusiaan. Tetapi macam saya kata, Amerika dan juga Sekutu Barat akan mula mempromosi secara besar-besaran dalam media yang mereka kuasai dan dalam media yang akan mereka beli pengaruhnya untuk memulakan kempen dalam tempoh 24 jam sekarang hingga hari-hari seterusnya. Kerana kempen telah dilancarkan oleh media-media besar. Kalau saudara buka Al Jazeera, saudara buka BBC, saudara buka CNN, saudara buka MSNBC, saudara buka ABN, saudara buka CNBC, semua platform telah pun mencapai kesepakatan. Platform yang dikuasai oleh Barat, yang ada investor atau pelabur Yahudi, dengan terang-terangan telah melancarkan kempen untuk menjejaskan imej Rusia dan mendesak masyarakat dunia untuk bersetuju bahawa Rusia patut didakwa kerana serangan pada Isnin dan Selasa lalu yang membunuh 20 orang penduduk Ukraine di Kiev dan mencederakan 100 orang lebih adalah sesuatu yang boleh didakwa di Mahkamah Jenayah Perang di atas pertuduhan jenayah perang berasaskan pada Convention 1946. Dari satu saya nak ingatkan tuan-tuan, hari itu saya dah share dengan tuan-tuan mengenai apabila perang ini berlaku, Israel menjadi negara yang paling besar menawarkan perlindungan kepada penduduk Ukraine. Tuan-tuan dah dapat datanya, 25,000 orang penduduk Ukraine diberi perlindungan di Israel. Dengan 10,000 lebih, hampir 12,000 atau separuh daripada mereka adalah warga Israel yang adalah keturunan Israel yang ditawarkan untuk menjadi warga negara. Perkembangan yang terbaru sekarang pula,
apabila Rusia mula mengenakan kerahan tenaga ke atas semua mereka yang berusia 18 tahun ke 35 tahun untuk menyertai angkatan perang Rusia, 300,000 orang Rusia nak kumpulkan di bawah angkatan perang khas untuk melancarkan serangan balas selepas pengeboman besar-besaran Isnin Selasa. Pada bila-bila masa kita akan lihat pergerakan luar biasa tentera Rusia untuk masuk ke bumi Ukraine dan menguasai 4 wilayah Luhansk, Donetsk, kemudian Luhansk, Donetsk, Kherson dan juga Zaporizhia yang mereka isytiharkan sebagai wilayah mereka melalui referendum minggu lalu. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Israel sekali lagi menawarkan kepada penduduk Rusia berketurunan Israel yang tak mau menyertai tentera Rusia dan berperang dengan Ukraine. Mereka boleh pergi dan mendapatkan, sama ada mereka perlu pergi mengesahkan saja sama ada mereka mempunyai susur galur Yahudi atau tidak, dan kalau mereka berjaya membuktikan di mana ada pejabat susur galur Yahudi yang ditubuhkan di Moskow, Rusia. Berarti sekarang pejabat itu menjadi tumpuan warga negara Rusia yang ada darah Yahudi untuk membuat pengesahan bahawa mereka adalah berketurunan Yahudi. Dengan itu mereka layak memohon apa yang dipanggil sebagai permohonan pulang ke Israel untuk mendapatkan kerakyatan penuh. Ini antara perkembangan yang ada dalam sehari dua hari ini. Untuk saya update tuan-tuan yang mengikuti sesi ini, untuk tuan-tuan juga maklum tentang apa yang berlaku seterusnya dan bagaimana Israel sentiasa mendapat manfaat daripada apa saja krisis lah yang berlaku, terutama di Rusia. Hari itu ketika Ukraine diserang, dia menawarkan program pulang ke Israel yang dilancarkan pada tahun 1949. Program itu diteruskan lagi dan sekarang dia menawarkan program tersebut untuk disertai oleh mana-mana warga Ukraine yang berdarah Yahudi. Satu hal. Dan sekarang apabila Vladimir Putin mengerah kerahan tenaga 18 hingga 35 tahun untuk mengumpulkan 300,000 orang tenaga muda Rusia menyertai pasukan baru dia untuk masuk ke bumi Rusia dalam perang ni. Sekali lagi Israel menawarkan program pulang ke Israel. Setiap kali program-program ni berlaku, kita peka, berarti lebih banyak tanah orang Palestin akan diambil, kerana macam mana saya beritahu pada saudara, apakah itu model membawa pulang penduduk Israel? Apakah itu model membawa pulang penduduk Yahudi? Apa yang mereka tawarkan, sama seperti mana mereka membawa pulang penduduk Israel berketurunan penduduk Rusia, penduduk Eropah, Jerman, Amerika, India, Ethiopia, penduduk-penduduk di Afrika yang ada darah Israel, mereka tawar balik. Apa yang mereka bagi? Mereka akan menawarkan tanah dan wang untuk memulakan sektor pertanian. Berarti semua mereka yang migrate pulang, yang tidak mempunyai pekerjaan, kelulusan wang apa semua, mereka diberi tawaran satu je, iaitu dapat tanah dan kemudian dapat modal, dapat rumah dan anda mulakan pertanian. Tapi tanah, rumah apa semua adalah tanah yang sentiasa dirampas di tebing barat. Dan untuk pengetahuan saudara juga, kenapa Israel mengukuhkan sektor pertanian? Bukan kerana isu domestik. Kerana Israel memiliki 3 ekonomi yang utama. Ekonomi utama Israel adalah perbekalan senjata. Semua orang tahu Israel menerima biaya berbilion-bilion dolar USD daripada Amerika Syarikat, bukan dalam bentuk pinjaman tetapi dalam bentuk biaya ketenteraan. Ini adalah wang percuma yang diperoleh oleh Israel pada setiap tahun. Dan yang kedua, ekonomi besar Israel datang daripada pelancongan, kerana Israel menawarkan pantai dan menawarkan, dan lagi satu kerana semua Yahudi akan datang balik ke Israel. Satu. Yang kedua, orang-orang Kristian yang ingin pulang ke Tanah Suci, iaitu di Baitul Laham ataupun Bethlehem, dan kemudian pergi ke Jerusalem atau Baitul Maqdis ni. 2 pelancongan. Yang ketiga juga orang Islam yang masuk, walaupun sedikit jumlahnya. Tapi itulah Israel. Dan Israel adalah salah sebuah negara yang menawarkan pelancongan gay yang terbesar. Selain daripada Denmark, Netherlands, Israel adalah negara yang menawarkan percutian gay. Malah waktu saya sampai ke Israel, saya sampai di pantai gay yang ada pun gereja yang akan mengahwinkan pasangan gay, lelaki ataupun wanita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan perbincangan hari ini sedikit, kita relax dia malam ni. Kita tak ada tamu, tapi kita ada Abang Said. Kita dengar lagu. Kalau saudara nak dengar lagu, saya belanja. Saya akan selang-seli daripada sejarah semasa ni. Kejap lagi kita akan pergi pada
Amir bin Abdul Qadir, lama saya tak naikkan buku, kemudian sejarah Saladin. Ini semua sejarah je. Saya tak jual hard sell malam ni. Kalau saudara nak baca detail, saudara beli bukunya. Kalau saudara apa? Kalau saudara nak soalan, Abang Noah akan tanya. Tapi janganlah tanya soalan yang tak masuk akal, tuan-tuan. Sama ada saya sokong Rusia, Piala Dunia nanti saya sokong Serbia ke tidak. Nanti jadi susah, tuan. Dalam Piala Dunia nanti apa hukum dia sokong Iran itu Syiah. Itu susah. Jangan tanya benda-benda yang kita panggil kesakitan yang tidak perlu dideritai. Masalah adalah sesuatu yang perlu kita fikir jalan keluar. Tapi masalah bukanlah gaung yang kita perlu terjun dan seperti mati kata. Syed, nak bertanya lagu Boleh. Lagu apa yang sesuai, yang relax sikit lah, yang bagi ceria. Kalau kita bagi serius je lagi, semua pakat berkerut ke crack cermin. Saya bagi lagu ni sebuah lagu ni saya pernah buat, tapi bukan lagu. Dia lagu ni macam mana saya cakap Lagu ni saya pernah buat. Lagu ni folk. Folk. Dia pasal cerita orang yang berangan-angan. Orang sama Mat ni dia berangan nak jadi rockstar. Dia sampai KL dia nak jadi rockstar. Daripada kampung nak jadi rockstar. Lepas tu bila sampai KL dia jumpa dengan seorang penerbit ni. Penerbit ni terbitkan album dia tapi dalam bentuk independen lah. Tapi dia dapat menghasilkan album dan dia jual sendiri album ni. Lagu? Lagu ni. Dia cerita angan-angan. Saya pun tak pernah dengar. Cerita angan-angan. Kita akan dengar. Tapi dia nak jadi dia asal dia tengok main kidal je, main gitar. Dia tengok main kidal, main gitar masa zaman tu dalam daerah tahun 86. Dia nak jadi macam main kidal. Tapi dia nak jadi rockstar. Lepas tu dia sampai KL, jumpa dia lepak di Central Market. Yang semua dia cerita. Lepak Central Market, melukis. Lepas tu jumpa seorang penerbit ni tengok dia potensi. Okey, aku akan album kau. Ini macam cerita 50 orang kawan aku. Bukan seorang. Kalau cerita ni saya ada 50 orang. Abang saya ada 100 orang kawan macam ni yang datang pada tahun 80-an ingin menjadi rockstar. Bukan macam tu cerita. Cerita angan-angan. Cerita ni lagu asal aku kenal ni 50 orang dalam cerita ni. Bukan seorang, tuan-tuan. Ini mesti cerita 50 orang. Ramai. Cerita dia pasal dia ni lagu ni saya buat dengan Os, Allahyarham Os, seorang gitaris daripada kumpulan Republic of Brickfield. Antara yang berkawan dengan saya ada Aru, Os, Oli dan Os ni pernah jadi roommate saya lah satu ketika. Berkali-kali saya duduk satu bilik dengan dia. So saya suka buat lagu dengan dia. Lagu ni antara kenangan saya dengan dia lah. Cerita pasal Central Market. Kita dengar kisah 50 orang kawan kami yang datang ke Kuala Lumpur dan ingin menjadi rockstar. Apa tajuk lagu ni? Cerita angan-angan. Nanti saya akan sambung lagi. Kalau tuan-tuan nak dengar ulasan semasa sampai kita selang-seli. Kerana malam ni kita easy going je. Kita easy going, belanja. Kalau saudara nak tanya apa, tanya. Dalam masa ni, Abang Noah akan pilih lah soalan yang sesuai. Dia pun dah tahu dah, dia stream. Tengok saya stream dah 3 tahun. Dia faham lah apa soalan yang patut ambil, apa soalan yang patut diabaikan. Kita dengar lagu apa? Cerita angan-angan. Cerita angan-angan. Alright, Assalamualaikum. Ini ada satu cerita, alkisah seorang insan jalanan. Cerita benar, bukan cereka, kelakar tidak, seram pun bukan. Kecil-kecil pergi sekolah, harapan besar kedua mak bapak. Tak tahulah mana yang salah, habis selingkuh pula berselerak. Tengok Mat Kidal menggigit gitar, habis kelam kabut nak tiru dia. Hari-hari mulai tak sedar buat meluat orang tua. Cita-cita jadi penyanyi, suara Jamal campur P. Ramlee.
Hari-hari nak masuk TV bagi orang kampung semua jaki. Satu hari kat Central Market sedang melukis sambil menyanyi. Datanglah kaum katanya penerbit, ajarikan dia recording artis. Masuk studio rakam suara, aduh kena bully, kena gelak. Hari-hari asyik didera pasal bukan menyanyi tapi melalak. Angan-angan cita-cita yang mana satu harus dituju. Angan-angan cita-cita yang penting hidup tak kebulu. Kini lahirlah album sensasi hasil keringat dia sendiri. Punyalah sedap sudah garanti, umpama roti cicak kuah kari. Silalah beli bila ada gaji, pasal dia takkan bagi free. Sokongan semua dihargai, moga bertambah punca rezeki. Angan-angan cita-cita yang mana satu harus dituju. Angan-angan cita-cita yang penting hidup tak mengencing, babe. Ini ada satu cerita, kisah seorang insan jalanan. Cerita benar, bukan cereka, kelakar tidak, seram pun bukan. Kecil-kecil pergi sekolah, harapan besar kedua mak bapak. Tak tahulah mana yang salah, habis selingkuh pula berselera. Tengok man kidal menggigit gitar, habis kelam kabut nak tiru dia. Hari-hari mulai tak sedar buat meluat orang tua. Angan-angan cita-cita yang mana satu harus dituju. Angan-angan cita-cita yang penting hidup tak kebulu. Kini lahirlah album sensasi hasil keringat dia sendiri. Punyalah sedap sudah garanti, umpama roti cicak kuah kari. Silalah beli bila ada gaji, pasal dia takkan bagi free. Sokongan semua dihargai, moga bertambah punca rezeki. Bukan nak nyombong atau nak bangga, inilah hasil segala usaha. Terima kasih pada semua. Siapa Anda? Siapa saya?
Ini cerita Angan-Angan. 50 orang, 100 orang. Tahun-tahun 80-an, awal 90-an. Ya. Ketika semua orang datang Kuala Lumpur. Semua nak jadi rockstar. Saya ingat di Central Market tu lah. Boleh katakan semua nak jadi seniman, nak jadi novelis, nak jadi pelukis, nak jadi penyanyi, macam-macam lah. Tak ada siapa yang jadi orang biasa Tak ada. Semua nak jadi orang yang luar biasa. Saya pernah ada orang cakap di situ kawan saya, kau lepak mana saya? Central Market tu tempat orang gila kan. Kau sedap juga orang gila. Habis aku orang gila. Kau pun orang gila sekali lah. Tapi gila berseni lah kata. Sampai Central Market. Tapi dia kata kerja kan betul. Hanya orang-orang yang situ yang faham. Kita jumpa hari kan. Dan hampir kalau kita tengok tahun 90-an 80% kalau tak silap dia. Artis ke orang-orang yang popular main daripada situ. Tu pasal ada seorang seorang kawan saya seorang bekas pengarah dia pernah kerja production. Saya ingat sempat dengan brother. Mai Kado dipanggil situ University of Central Market. University of Central Market betul. Kita antara student yang pernah belajar situ. Okey tuan-tuan. Abang saya dah belanja. Saya sambung tadi pasal saya rasa bahawa bagi tempoh yang terdekat 1 atau 2 hari atau 3 hari, tuan-tuan akan mula melihat apa yang saya fikir sebagai kempen besar-besaran untuk meningkatkan kembali kesedaran masyarakat dunia mengenai apa yang sedang berlaku di Rusia. Tetapi dengan agenda iaitu menyeret kita semua untuk saya fikir kata dalam kempen selalunya Rusia tak kuat dalam kempen media sosial dan kempen media mainstream ni. Seperti mana sekarang saya kata serentak kalau tuan-tuan buka je sekarang ni BBC, CNBC, CNN, ABN, MSNBC, MSNBC ataupun Al Jazeera. Semua media yang mempunyai tolak pengaruh dengan Amerika telah mula melancarkan kempen besar-besaran dengan menjadikan apa yang mereka sifatkan cara untuk menghentikan kekuatan Rusia sekarang, iaitu apabila Rusia melancarkan serangan roket ataupun peluru berpandu bertubi-tubi ke atas bandar Kiev yang sebelum ini tak pernah menjadi sasaran. Rusia lancar sasaran bermula Isnin dan Selasa. Dan Amerika dan juga Sekutu Barat telah mengadakan sidang akhbar banyak. PC di Amerika semalam dijalankan oleh Setiausaha Keselamatan Amerika, Setiausaha Luar Amerika Syarikat. Di Eropah dijalankan oleh Setiausaha Agung NATO. Begitu banyak tu NGO dan juga badan-badan yang menggabungkan diri mereka sebagai pro Barat melancarkan kempen bahawa Rusia perlu dibawa ke tribunal. Ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa kerana serangan peluru pandu telah membunuh 20 orang awam dan lebih 100 yang lain cedera. Hari ini lama saya tak up buku tuan-tuan. Sambil itu saya akan taklah hard sale. Baru terasa letih. Kita ada berapa orang sekarang 607 orang. Baru terasa letih sikit hari ini. Tapi saya merindui untuk bercakap pasal buku. Sejak buka saya sibuk meniaga pakaian dan saya tak bercerita pada tuan-tuan tentang 2 orang. Saya fikir kata Salahuddin Al-Ayyubi adalah tokoh yang namanya telah pun saudara kenal. Bagi buku Salahuddin yang cover satu lagi ada tak? Kalau tengok Salahuddin yang cover macam ni. Cover ni tak berapa nampak sebab tulisan dia ni. Salahuddin yang cover ni tak ada Saya naikkan dulu Salahuddin, saya fikir saudara dah kenal lah. Tu Salahuddin. Tak ada? Ada tak? Tak ada Dah ada orang ambil kot. Salahuddin Al-Ayyubi dan juga Amir bin Abdul Qadir. Di antara Salahuddin yang dilahirkan di antara Salahuddin. Ni Salahuddin Antara Salahuddin dengan Amir bin Abdul Qadir ada seorang tokoh yang terpisah, iaitu Muhammad Al-Fatih. Ini berjuang pada tahun 1187 membebaskan Masjid Al-Aqsa. Muhammad Al-Fatih pada tahun 14 berapa saya tak ingat, untuk mendapatkan Konstantinopel yang kemudian ditukar oleh Istanbul. Yang ini pada tahun 1832 hingga 1847 untuk memerdekakan Algeria dari penaklukan Napoleon Bonaparte III ataupun dipanggil sebagai Julius Bonaparte. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang mengikuti autobiografi, saya saran tuan-tuan beli
bagi tuan-tuan yang belum, sebab lama saya tak naik Salahuddin. Siapa yang berminat nak beli Salahuddin, link ada Ilham dah pasang tu. Ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang dikeluarkan di bawah tajuk Raja Penakluk. Salahuddin ni edisi dia, dan tak tunjuk dalam ni payah saya pakai edisi kulit ni. Salahuddin Sang Penakluk. Dan bagi saudara yang nak buku, yang ni yang paling tuan-tuan tak kenal, tapi barat sangat kenal. Kerana satu-satunya nama pahlawan Islam yang dijadikan penghargaan oleh Abraham Lincoln pada tahun 1862. Abraham Lincoln dalam ucapannya di Kongres Capitol Hill, Amerika Syarikat. Bila dia menyampaikan ucapan, Abraham Lincoln telah memetik nama Amir bin Abdul Qadir sebagai lelaki yang perlu dihormati kerana semangat perangnya yang adil. Tapi berarti dia menghormati Amir bin Abdul Qadir kerana jiwa Islamnya. Dan kemudian bagi mengingati pencapaian dan juga sumbangan besar Amir Abdul Qadir dalam menyelamatkan 15,000 nyawa orang Kristian Syria daripada dibunuh oleh orang Drus ataupun Duruzi, Lebanon. Abraham Lincoln telah menamakan sebuah pekan. Kalau saudara Google tu, pekan tu adalah di Idaho, bernama El Qadir. E-L Qader. Nama sempena nama lelaki ni. Sekejap lagi saya cerita. Dan kemudian tak pernah ada masa. Masa ni adalah satu perhimpunan pada hari Ahad yang dianjurkan oleh Gereja Vatican. Pada tahun 1862 je. Vatican dipimpin oleh Pope Pius IX. Pope Pius IX. Juga ketika orang ramai orang Kristian ni selalunya dalam khutbah ataupun dalam masa pesanan hari Ahad dipanggil masa, M-A-S-S-A. Dia menyampaikan ucapan, jaranglah dia akan menyentuh ucapan untuk menyeru orang Kristian menghormati, menghargai dan memberi pengiktirafan pada orang Islam. Tapi selepas saja Amir bin Abdul Qadir menjalankan tanggungjawabnya, iaitu menjadi perunding dan kemudian berjaya memujuk orang-orang Duruzi. Orang-orang Duruzi ni adalah orang gunung yang sangat kuat dan sangat mahir berperang di Lebanon. Yang saya pernah cerita pada tuan-tuan bahawa orang Duruzi juga menyokong Islam dalam perang saudara Lubnan 1975, 1990 dengan dua nama pemimpin perang, dua beradik sangat hebat, iaitu Khalid Jumlat dan Walid Jumlat. Jadi bila Pope Pius mengadakan ucapan dia pada tahun 1862, sebaik saja berita Amir Abdul Qadir berjaya menyelamatkan 15,000 orang Kristian daripada dibunuh hidup-hidup oleh orang Duruzi yang telah berjaya mengepung orang-orang Kristian Syria, yang pada waktu itu pula dalam wilayah tersebut orang-orang Kristian Syria adalah minoriti, kerana Syria pada tahun 1862 masih lagi berada dalam Empayar Uthmaniyah. Jadi waktu itulah namanya disebut di Gereja Vatikan, dan dia menerima pengiktirafan yang sangat besar di kalangan masyarakat Kristian. Siapa Amir bin Abdul Qadir? Jadi malam ni saya naklah kita, selain daripada saya dah cerita tentang yang terkini tentang Chechen Syamil Basayev yang kembali ke Rahmatullah pada 2006 sebagai syahid. Saya dah cerita pada saudara tentang Kosovo dengan pejuangnya Adam Yashari dan abangnya Hamid Yashari yang kembali ke Rahmatullah pada tahun 1998. Saya cerita tentang Amir bin Abdul Qadir. Amir bin Abdul Qadir lahir dalam keluarga tarekat yang sangat terkenal di Algeria, di luar bandar Algiers. Bapaknya seorang ulama, seorang pemimpin masjid dan seorang pemimpin tarekat. Amir bin Abdul Qadir ketika berusia 12 tahun telah menjadi hafiz Al-Quran. Ketika dia berumur 14 tahun pun dia telah menjadi seorang guru tarekat. Pada tahun 1830, Amir Abdul Qadir ni lahir 1808. Di 1830 ketika dia berusia 22 tahun, Empayar Osmaniyah mulai melemah. Dan salah satu daripada kekalahan awal Empayar Osmaniyah adalah kehilangan Afrika Utara. Jadi negara-negara seperti Libya, Algeria, Maghribi jatuh di tangan penjajah. Dan salah satu penjajah yang hebat pada waktu adalah Napoleon Bonaparte. Jadi saya selalu mengingatkan kepada diri kita bahawa kita kenal Napoleon Bonaparte, tapi kita tidak tahu Napoleon Bonaparte berperang dengan siapa. Jadi pahlawan Islam yang paling hebat berperang menentang Napoleon Bonaparte III ataupun dikenali sebagai nama Julius Bonaparte adalah Amir bin Abdul Qadir. Jadi pada tahun 18 bila Algeria kalah perang dan Amir Abdul Qadir dilatih oleh bapaknya sebagai seorang hafiz Al-Quran
dan kemudian mengikuti pengajian tasawuf. Tapi tiba-tiba raja yang kalah perang, dan apabila tentera Bonaparte telah masuk dan mengambil alih bandar Algeria dan menjatuhkan Kesultanan Algeria, raja telah menghantar satu surat kepada pemimpin-pemimpin kampung, termasuklah sepucuk surat sampai di kampung Amir bin Abdul Qadir, dengan menyeru semua orang-orang Islam yang berada di kampung-kampung, pemimpin-pemimpin agama melancarkan perang jihad untuk melawan tentera salib yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Jadi satu syura telah dipanggil, majlis perbincangan syura telah dipanggil, di mana bapa Amir bin Abdul Qadir berusia 75 tahun. Amir bin Abdul Qadir pada waktu itu, tahun 1832 tu dia berusia 24 tahun. Maka orang-orang kampung bersetuju bahawa, dan syura juga bersetuju dengan mengatakan memerangi tentera Napoleon Bonaparte adalah jihad. Bersetuju, syura bersetuju. Cuma tinggal kata mereka, siapakah di antara kita yang akan memimpin gerakan ini? Bapa Amir Abdul Qadir tua, berusia 75 tahun. Tidak juga terlatih dengan perang, tapi sangat dihormati kerana kewarakannya dan sangat dihormati kerana beliau adalah seorang guru tarekat. Amir Abdul Qadir berusia 24 tahun. Dihormati kerana dia seorang hafiz Al-Quran, dia seorang yang mahir tentang Al-Quran, dia adalah seorang guru tarekat dan juga seorang ulama. Ulama berarti dia tahu fiqh apa semua. Maka akhirnya orang bersetuju dengan mengatakan Amir, kerana bapaknya adalah pemimpin, dialah yang paling kanan, dialah yang akan mengganti bapaknya kalau bapaknya tiada. Maka Amir Abdul Qadir pun dilantik menjadi pahlawan, mengetuai angkatan perang. Amir bin Abdul Qadir tak ada pengalaman perang. Kerana macam saya bagi tahu, dia adalah orang yang belajar hafiz. Tuan-tuan tahu, orang belajar hafiz Quran, dia belajar hafiz Quran. Dan dia adalah seorang pengamal tarekat. Seorang ulama, mengaji hadis, mengaji fiqh, macam-macam. Seorang yang sebenarnya hidup lebih kepada agama, tetapi sebagai seorang ulama dan cendekiawan. Tapi Amir memimpin perang. Walaupun tak pernah menang perang, kerana Amir memimpin perang gerila, perang yang tentera Islam tak mampu menangani kekuatan tentera Napoleon Bonaparte, penjajah Perancis ni. Dan waktu yang sama pula Osmaniyah telah pun mengundur dan meninggalkan empire-nya di bahagian Asia Tengah, di bahagian Afrika Utara. Perang dan Amir sentiasa kalah. Hinggalah tentera Portugis, hinggalah tentera Perancis melancarkan hukuman bunuh dan menyerang mana-mana kampung di atas pertuduhan mereka adalah penyokong Amir bin Abdul Qadir. Setelah 15 tahun perang, dia bermula pada tahun 1832 sampai tahun 1847. Setelah melihat begitu banyak pembunuhan dilakukan ke atas orang-orang Islam di Algeria kerana memburunya, maka Amir Abdul Qadir keluar menyerah diri. Tapi telah berlaku satu perundingan di mana Amir Abdul Qadir tidak dibunuh oleh tentera Perancis, tapi dia tidak benar ditinggalkan di dalam kawasan jajahan Perancis. Maka satu persetujuan dicapai, Amir akan melarikan dirinya pergi ke Mesir, ke dalam kawasan jajahan British. Jadi Amir pergi ke Mesir dan kemudian tinggal di Iskandarian, bandar di hujung Mesir tu, yang sekarang menjadi tempat begitu ramai pelajar-pelajar Malaysia belajar dalam ilmu jurusan kedoktoran. Mana yang belajar kedoktoran di Mesir akan pergi ke industrial di Iskandaria. Maka dia duduk di Iskandaria. Pada tahun 18 47 dia duduk. Tetapi akhirnya pada tahun 1853 dia menyusup. 1832 dia perang, 1847 dia menyerah kalah dan kemudian dia menyusup keluar, meninggalkan tanah Arab dan lari pergi ke Damsyik. Tak ada Syria lagi. Damsyik pada waktu itu masih lagi wilayah Islam di bawah Empire Osmaniyah. Jadi dia sampai di Damsyik, tidak lagi berperang, maka Amir kembali kepada kehidupannya sebagai ulama, guru, hafiz Al-Quran dan menubuhkan sebuah pusat pengajian tarekat yang sangat terkenal di tengah bandar Damsyik. Kenapa Amir digelarkan pahlawan perang? Kerana tempoh dia berperang 1832 sampai 1847. Kenapa Amir dianggap seorang yang hebat? Kerana dia hafiz Al-Quran. Kenapa Amir disebut sang pendamai? Ini yang saya nak cerita tentang Amir bin Abdul Qadir. Okay. Amir Abdul Qadir, bila Empire Osmaniyah ini adalah empire yang minoritinya mengendalikan kehidupan orang Islam, maka orang Islam ni terjaga. Tetapi telah berlaku perbalahan di antara orang Drus ataupun Duruzi, orang bukit, dengan orang Kristian, Maronite. Kerana Kristian yang paling besar di Empire Osmaniyah, di sebelah tanah Arab ni, di sebelah tanah Damsyik adalah Kristian Maronite. Bila berlaku perbalahan, pembunuhan di Lebanon telah buat. Berarti orang-orang Kristian, orang Arab Kristian di Lebanon banyak telah dibunuh.
dalam perang yang dimenangi oleh orang Duruzi. Maka orang Duruzi datang dengan semangat marah nak bunuh pula orang Kristian Maronite yang berada di bumi Syria. Jadi mereka kepung. Bila mereka kepung, waktu dia orang bunuh di Lubnan jauh daripada pengetahuan dan jauh daripada pandangan mata Amir bin Abdul Qadir. Tapi bila mereka kepung di Damsyik, dia dekat, Amir nampak. Tapi oleh kerana Empayar Osmaniyah pada waktu itu tak berminat, Empayar Osmaniyah berpengkalan di Istanbul, kejadian berlaku di Damsyik. Jadi Empayar Osmaniyah tak boleh nak mengendalikan begitu banyak masalah domestik kerana mereka juga sibuk bertempur. Kerana Empayar Osmaniyah pada abad yang ke-19 telah melalui zaman-zaman di mana mereka sentiasa berperang dalam serangan Angkatan Barat, terutamanya nak mempertahankan Konstantinopel, nak mempertahankan Byzantine. Jadi tuan-tuan, bila keadaan itu berlaku, Amir Abdul Qadir telah menulis pucuk surat memberitahu kepada orang-orang Perancis untuk mula memberi perhatian sama ada mereka boleh membantu ataupun mereka boleh bercakap dengan pemimpin Empayar Osmaniyah untuk menyelesaikan masalah di mana orang-orang Arab Kristian yang tak bersalah ni akan dibunuh oleh orang-orang Duruzi semata-mata orang Duruzi tak puas hati, dia perang dengan orang Kristian di Lubnan, dia nak balas dendam, dia nak bunuh semua orang Kristian juga yang ada di bumi Syria. Tapi surat tersebut tak diperpedulikan oleh orang Perancis kerana mereka tak mampu juga nak campur tangan dalam krisis yang berlaku dalam Empayar Osmaniyah. Dan waktu yang sama juga kerana bukan kepentingan mereka pun. Maka akhirnya di tengah-tengah pengepungan tu kerana dia adalah seorang diplomat, seorang yang bijak, seorang yang warak, dia dihormati orang-orang Kristian dan dia juga dihormati oleh orang Islam. Maka Amir Abdul Qadir telah pergi dan berjumpa dengan pemimpin Duruzi. Dia kata kepada pemimpin Duruzi, jangan bunuh. Mereka ini adalah orang yang dah kalah, wanita, kanak-kanak, orang tua. Dan mereka tak akan menentang kamu. Dan kalau kamu bunuh mereka, berarti ada satu penganiayaan. Berarti tiga agama ya. Ini adalah agama Islam, ini adalah agama Duruzi, dan ini adalah agama Kristian. Maka Amir berjaya menggunakan kuasa diplomatiknya. Dengan menggunakan kuasa aura di mana dia sangat dihormati sebagai seorang warak. Dia juga dihormati sebagai seorang pejuang Arab yang pernah berjuang di bumi Afrika Utara, memimpin tentera-tentera Islam menentang askar Kristian Perancis. Maka akhirnya orang Duruzi bersetuju berundur. Jadi Duruzi berundur, dia balik-balik ke pengkalan dia di pergunungan di kawasan sempadan Syria dan juga Lebanon. Waktu itu masih lagi disebut Syam. Maka selesailah masalah tu. Jadi berita apabila Amir melakukan kerja baiknya, berita ni disampaikan oleh orang Kristian, tersebar sampai ke Vatikan. Itu yang saya kata Pius yang ke-9 melahirkan rasa bangga dan rasa terhutang budinya kepada Amir bin Abdul Qadir kerana membantu menyelamatkan 15,000 penduduk Arab Kristian. Hingga kata Pop Pius, tiada lelaki budiman yang berada dalam doa kita hari ini melainkan Amir bin Abdul Qadir kerana sumbangan, perjuangan dan kebaikannya untuk melindungi nyawa orang Kristian yang hampir dibunuh oleh orang Rus. Manakala dalam ucapan Abraham Lincoln ketika berada di parlimen atau berada di Kongres di Capitol Hill pada tahun 1862, kata Amir bin Abdul Qadir, kata Abraham Lincoln, tak ada orang yang mempunyai semangat perang. Tak ada orang yang melakukan sesuatu yang sangat hebat, iaitu menyelamatkan orang Kristian walaupun dia pernah berperang dengan orang Kristian. Katanya Amir Abdul Qadir walaupun memerangi orang-orang Kristian Perancis, tetapi bersikap adil kepada orang Kristian Arab. Jadi Amir Abdul Qadir adalah buku hebat. Lama saya tak naikkan. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan klik aja link yang Ilham sediakan. Itu je saya belanja buku hari ini untuk membolehkan saya menunaikan tanggungjawab kerana banyak hari saya mengejar sale kasut dan juga sale baju cembre. Saya tak up buku, tapi saya up buku. Saya pilih hari ini adalah 2 buku yang paling saya minat lah. Siapalah banyak mendidik ni. Salahuddin sangat banyak mendidik. Amir Abdul Qadir juga banyak mendidik. Cuma saya panjangkan cerita Amir Abdul Qadir baru ni. Sebab hari ini saya letih, saya tak boleh nak panjang semua cerita. Sebab tadi petang pun kita dah stream panjang mengenai perkembangan perang Ukraine dan Rusia. Itu aja tuan-tuan, sesi hari ini. Terima kasih, kita ada 600 lebih orang. 657 orang yang menyertai sesi malam. Setiap kali kalau kita buat sesi-sesi macam ni, memang inilah angka dia. Kerana besok pun kita ada tamu. Kerana hipnosis, besok saudara nak tahu apa itu hipnosis. Iaitu orang yang berada dalam keadaan bercakap arus bawah sedar ataupun orang yang terasuk syaitan. Besok terasuk jin. Besok pakar hipnosis akan bercerita tentang bagaimana kita nak mengesan seseorang yang telah dipengaruhi oleh
jiwa bawah sedarnya ataupun seorang yang pada waktu itu kerasukan. Jadi besok kumpulan pakar hipnosis Malaysia akan datang dan menjadi tamu. Kita bincang tentang hipnosis dan juga kerasukan. So ada soalan pasal Salahuddin. Orang tanya Salahuddin ni pernah tak jumpa dengan Richard the Lion? Tak pernah. Salahuddin tidak pernah bertemu dengan Richard the Lion. Okay? Bila berlaku perang salib, pada perang yang pertama 1173, perang salib yang pertama 1173, Salahuddin belum raja. Dia adalah panglima perang. Panglima perang. Jadi dia pergi perang dan dia kalah perang. Bila dia balik tahun 1882 barulah dia jadi raja. Berarti perang 1873, Saladin adalah pemimpin angkatan perang Empire Fatimiyah. Belum ada lagi Ayubiyah. Fatimiyah. Bila dia balik, matinya raja, naik raja yang seorang tu umurnya tak panjang. Mati raja tu, maka digantikanlah Salahuddin sebagai orang yang tepat. Maka bermulalah Empire Ayubiyah. Bila dia naik jadi raja pada tahun 1182, dia telah menguatkan angkatan perang dia. Bila dia kuatkan angkatan perang dia, maka dia mula mempersiapkan kota dulu. Dia nak pergi serang, nak ambil balik Baitul Maqdis. Ni jauh tau. Dia nak pergi ambil balik Baitul Maqdis ni jauh di bawah tanah Palestin. Dia ni empire dia adalah di Mesir. Maka dia bina dulu kota. Kalau apa-apa terjadi pun orang serang kota tu dia boleh bertahan. Kerana dia tahu tentera-tentera waktu tu era perang salib, era perang salib yang sangat hebat. Semalam saya dah cerita dah perang salib yang dipimpin oleh Sultan Murad pada tahun 1396. Perang salib yang dipimpin oleh Sultan Murad Osmaniyah. 1396. Perang tu lawan dengan Raja Hungary, kalah. Kemudian perang yang seterusnya oleh Raja Mehmed, dan kemudian perang seterusnya oleh Raja Sufi itu, Raja Sultan Murad kedua. Tahun Sultan Murad yang kedua baru menang. 1448 barulah tentera Islam berjaya menakluk bumi Kosovo tu, bawa sampai ke Albania, bawa terusnya sampai ke Portugal. Islam meluncur laju di bawah pimpinan Sultan Sufi yang terkenal tu, iaitu Sultan Murad yang kedua. Kemudian perang berlaku lagi. Dalam perang dia dengan Henry the Lion, Raja Perancis ni. Mereka ni mempunyai hubungan yang sangat istimewa. Kerana saling menghormati. Kedua-dua orang dianggap sebagai raja yang berakhlak tinggi. Di mana apabila datang tersebar berita Salahuddin sakit, maka perang Raja Henry mengarahkan perang dihentikan sebagai tanda menghormati Saladin musuhnya ini sedang sakit. Bila Raja Henry sakit, Saladin hentikan. Malah bila menang perang Haittin tahun 1187, menang perang Haittin ni adalah satu nama kampung, satu nama kawasan perang di luar Baitul Maqdis. Menang perang Haittin ni, tentera Islam berjaya menghalau keluar tentera Kristian. Dan tentera Kristian berundur keluar, meninggalkan Baitul Maqdis dan menjadikan Saladin ni dipanggil sang pembebas. Kerana apabila Umar buka kota Baitul Maqdis pada tahun 632, Islam perintah selama 400 tahun lebih. 632, tapi Islam kalah pada tahun 1099, kerana pada 1095 Raja Byzantine yang tinggal Raja Kristian tunggal di tanah Arab ni, Raja Kristian tunggal duduk di Byzantine. Byzantine ni Palestin sekarang lah. Yang saudara tengok Tel Aviv, saudara tengok Gaza, apa tu bawah Byzantine. Masjid Al-Aqsa dipanggil Masjid Al-Aqsa sebab dia darat di sebelah sini. Dia berdarat di sebelah berdekatan Bukit Golan. Byzantine ni adalah tanah Palestin berdekatan dengan Laut Mediterranean. Jadi bila Raja Byzantine ni takut, dia kata inilah kerajaan Kristian yang terakhir. Kerana yang lain, kerajaan Kristian lain yang berada di Eropah, kerajaan Kristian yang terakhir yang berada di atas tanah Arab adalah Byzantine. Maka dia menulis surat pada Pope Urban. Jadi pada tahun 1095, Raja Byzantine menulis surat pada Pope Urban. Dengan mengatakan pada Pope Urban, satukanlah raja-raja Kristian di Eropah yang berperang sama sendiri, yang berbeza pandangan, berbeza mazhab Kristian mereka. Katakan kepada mereka, kalaulah kami jatuh, Byzantine ni kata Raja Kristian Byzantine, kalau kami jatuh, Eropah juga akan jatuh. Kerana Islam tidak akan berhenti hanya setakat mengambil Byzantine. Maka Pope Urban selaku pemimpin Vatikan yang terkenal telah menulis surat kepada 3 orang raja Eropah yang sangat terkenal. Pertama dia menulis surat pada Raja Baldwin,
yang memimpin Empire Belgium. Dia menulis surat kepada Raja Sicily, iaitu raja yang memimpin kerajaan Itali waktu itu berpangkalan di Sicily. Dia menulis satu lagi surat kepada Raja Perancis. Selepas dia tulis surat tu, barulah jatuh Baitul Maqdis pada 1099. Jadi nak ambil Baitul Maqdis ni perangnya banyak. Hingga Saladin lah berjaya membebaskannya. Sebab tu dipanggil Saladin ni sang pembebas. Kerana dialah satu-satunya yang berjaya membebas Baitul Maqdis setelah 88 tahun dijajah oleh orang Kristian. Kemudian jadi milik Islam. Jadi 1087 tu jadi milik Islam hinggalah hilang pula. Di mana orang Yahudi mengambilnya pada tahun 1948. Bila habis perang Haiti ni, dia dah berjaya rampai 1197. Dia hampir mengahwinkan adiknya dengan adik Raja Henry untuk menamatkan perang yang berpanjangan. Kedua-duanya telah bersetuju menikah supaya bersaudaralah kerajaan Islam yang ada dalam Empire Ayubiah ni dengan kerajaan Kristian yang dipimpin oleh Raja Henry. Tapi akhirnya kedua-dua mereka bersetuju. Kalau kita kahwinkan adik kita, maka kita akan diperangi oleh orang kita sendiri. Bahawa orang Kristian tak akan boleh menerima seorang wanita, isteri mereka, tak boleh menerima adik raja mereka dikahwini dan dibawa oleh Raja Islam. Dan seorang Islam pula, pengikut Saladin pula yang berada di bawah Empire Ayubiah juga tak akan boleh menerima bahawa perkahwinan ini dibuat dengan musuh yang mereka perangi dalam 8 perang jihad sebagai penyelesaian. Jadi Saladin menulis surat dengan Raja Henry dengan mengatakan kalau kita buat ni, kita berdua berhenti perang, tapi kita akan diperangi oleh pengikut-pengikut kita. Itulah hubungan unik yang sentiasa dikaji oleh sejarah apabila bercakap tentang Saladin Al-Ayyubi dan juga Henry the Lion. Banyak peristiwa surat menyurat yang mereka tulis, rasa hormat dan rasa saling mengkagumi antara satu sama lain. Saladin umur dia tak panjang, dia dapat Baitul Maqdis pada 1187. 6 tahun kemudian dia kembali ke Rahmatullah. Iaitu cukuplah apa yang dia impikan sejak kecil. Kerana dia berusia 6 tahun, dia lahir di Tikrit, Iraq. Jadi bapa saudara dia ni bawa dia jadi seorang pemimpin perang. Latih dia main panah, latih dia berkuda. Dan ketika berlaku krisis perebutan kuasa di Empire Fatimiyah ni, di Mesir ni, Saladin tak mau terlibat dalam rampasan kuasa. Walaupun semua orang nak Saladin jadi raja. Tapi Saladin tak mahu sebarang bentuk dia menjadi raja kerana berlaku rampasan kuasa. Jadi oleh kerana Saladin tak berkehendak jadi raja, maka dia duduk kat situ. Raja yang orang tak nak ni, yang suruh dia kalahkan ni, dia tak lawan, raja ni mati. Bila raja ni mati, dia ada waris. Bila waris dia naik tak panjang, tak tahu waris dia, 2 tahun je, waris dia pun mati. Kembali ke Rahmatullah. Maka tak adalah calon lain. Maka itulah Saladin menjadi raja. Tengok, kisah Saladin yang indah. Orang nak dia jadi raja. Semua orang menyokong dia, dia tidak menyokong raja pada zaman tu. Tapi kata Saladin, aku tidak akan berperang di atas tanah orang Islam sesama orang Islam hanya semata-mata kerana kamu semua nakkan aku jadi raja. Kerana dia tak nak, Allah bagi dia jadi raja. Tapi dia jadi raja pun tuan-tuan, bukanlah kerana dia inginkan kekuasaan. Dia jadi raja adalah kerana dia mahu memimpin satu perang untuk mendapatkan kembali Baitul Maqdis. Jadi bila dia jadi raja, dia tak pernah ada diam di istana dan menikmati kehidupan mewah. Dia jadi raja, 6 tahun pertama dia bina benteng kota di Kairo, kemudian dia melancarkan perang dan kemudian dia lancar hinggalah dia menang perang Hattin, perang yang paling besar yang menyebabkan tentera Kristian mengaku kalah dan akhirnya dihalau keluar daripada bumi Baitul Maqdis dan mereka naik kapal berlayar kembali menyeberang dan pulang ke Eropah. Itu kisah Saladin Ayyubi yang menarik tentang dia. Apabila seseorang itu tidak berkeinginan ke atas kuasa, tetapi Allah tahu orang ini apabila diberi kuasa, kuasa akan digunakan untuk agama. Sebab itulah Saladin satu-satunya cerita. Selain daripada Sultan Muhammad Qaboos yang saya suka tu, dalam Empire Andalus adalah Sultan Muhammad Qaboos yang menjadi sultan di Sevilla. Sevilla bola, pasukan bola yang saudara lihat tu, Sevilla tu dulu ada sebahagian daripada Empire Islam. Sultan Muhammad Qaboos adalah keturunan Rasulullah yang ke-10. Samalah dengan Syekh Khadir Jalani yang ke-10. Jadi begitu juga Saladin. Dia adalah seorang raja, seorang yang dilahirkan hanya mencintai Islam. Tapi untuk cinta dia pada Islam, hidup dia hanya mahu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Jadi bila rakyat kata nak dapat Masjid Al-Aqsa, lawan raja sekarang. Sebab raja sekarang kelihatannya tidak mahu membebaskan Masjid Al-Aqsa. Saladin kata tidak. Maka Allah bagi pada dia. Dan Allah bagi cukup pada yang dia nak. Dia dilantik menjadi raja pada 1182.
dia berperang dan menang perang 1187, maka 1193 dia kembali ke rahmatullah. Iaitu hanya dalam tempoh 9 tahun menjadi raja. Tapi seorang raja yang meninggalkan sejarah penting. Hari ini kalau sebut je tuan-tuan, sebutlah mana-mana raja yang pegang kuasa yang lama. Apakah mereka mempunyai nama dan akhlak dan sejarah yang lebih hebat daripada Saladin? Takkan ada. Takkan ada. Kalau raja. Kalau khalifah sahabat-sahabat Nabi ni, lainlah. Tapi kalau sebutlah seorang raja yang diberi kuasa, yang diberi kedudukan, yang diberi kekuatan dan kekayaan, apakah mereka memiliki sejarah yang hebat daripada Saladin? Jawapannya tidak. Saladinlah raja dalam era Islam yang memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Itu saja. Saya rasa letih betul kan. Beberapa perkataan saya tangkap, saya dah mengah. Jadi kita habis kat sini lah. Tak habis hari-hari kita stream selagi tak kiamat. Jadi kita ceritalah sikit demi sikit. Ilmu ni pun kalau telan berpinggan-pinggan, dia jadi apa tau? Kenyang jadi tahi. Jadi ambil sikit-sikit supaya dia kenyang jadi khasiat. Saya ucap terima kasih pada 600 lebih orang yang menyertai sesi ini. Terima kasih.